Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhullina maulana Muhammad wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi alhamdulillah, untuk pertama kalinya kita bertemu di surau Al-Muhsinin Menara Satu Petronas ini, insyaAllah untuk sama-sama membincangkan satu topik yang kita akan bincang berdasarkan kepada buku ni, buku Rahsia Wanita Syurga yang saya tulis, dan ada bawa kat situ tadi seperti yang saya sebutkan. Dan daripada perbincangan buku ni kita ambil satu persatu bab. Yang ke atas tu saya minta maaf, tak ada nak dengar, tinggi sangat Kalau boleh bawah lah kan, bagi penuh bawah. Kat bawah boleh tanya soalan. Kalau nak tanya soalan tengah-tengah kita bincang boleh tanya, tak payah tunggu habis. Baik, jadi kita bincang dengan yang pertama sekali. Bila kita membaca sebuah buku, maka yang paling penting daripada sebuah buku adalah mukadimahnya. Jangan baca buku mula dengan bab yang kita nak. Sebab nak pilih kita bab yang kita nak, kita tetap kena mulakan dengan mukadimah kepada buku tersebut. Baik, jadi dalam mukadimah buku ni disebutkan yang pertamanya adalah tentang matlamat penciptaan kita. Di buku surat 9 tentang matlamat penciptaan kita, Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan bahawa manusia itu Allah sebut tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah. Jadi kita diciptakan untuk beribadah. Dengan tujuan itu, maka kita belajar sekarang ni adalah untuk tujuan kita melaksanakan ibadah dengan ilmu. Sebab bila dikatakan ibadah, dia mesti dengan ilmu. Seorang tabi'in menyebutkan bahawa kalau kamu belajar, dia kata bahawa suatu amalan, suatu ibadah yang dilaksanakan tanpa ilmu, maka kerosakan yang dibawa adalah lebih banyak daripada kebaikan. Jadi bila kita nak beribadah, maka ilmu itu penting. Sebab apa? Kalau buat ibadah tak ada ilmu, maka kerosakan akan lebih banyak daripada kebaikan. Jadi kadang-kadang kita nampak orang tu solat tak berhenti, tapi rupanya dengan sebab dia solat tak berhenti itu, maka ada kerosakan lain yang dia buat. Sebab apa? Sebab dia buat benda itu tanpa ilmu. Itu yang dikatakan dalam melaksanakan ibadah sekalipun kita kena ada ilmu. Dan kemudian dalam buku ini juga, dalam surat 10 disebutkan mengenai perenggan yang kedua tu dalam buku ringkas ini. Yang penulis mengutip 10 pilihan hadis pilihan mengenai pesan baginda sallallahu alaihi wasallam yang khusus kepada para wanita. Jadi dalam pemilihan hadis bab ini, maka penulis memilih hadis yang sahih sebagai hadis bab. Dan buku ini sebenarnya mengenai dengan hadis-hadis tentang wanita. Jadi sebagai hadis bab, kita pilih hadis yang sahih, dan kemudian hadis yang digunakan di dalam itu adalah hadis yang sahih dan juga hasan sebagai hujah. Jadi hadis dhaif saya tak gunakan sebagai hujah. Walaupun bukan bermakna hadis dhaif kita tolak. Ada yang pernah belajar hadis? Tak ada. Baik, tak ada. Kalau tak ada pernah belajar hadis, tak apa, baik, tak kisah. Sebab hadis ni, saya orang boleh kat boleh kalau buat hadis jangan main-main. Hadis yang kena nampak hadis tu sahih ke dhaif. Kalau hadis tu dhaif tak boleh pakai. Jadi kalau kata tak tahu sahih ke dhaif pun tak boleh pakai. Kat sana lah. Jadi maknanya dalam saya belajar pun dalam bidang hadis, pengkhususan bahasa di Mesir dulu, dalam bidang usuluddin tahun 1 tahun 2, kemudian ambil pengkhususan hadis, dan kemudian sama master riwayat pun dalam bidang hadis. Jadi maknanya orang kalau belajar bidang hadis dia sensitif, hadis ni diterima atau ditolak. Jadi sebab tu saya jelaskan dalam ni. Sebab ada orang pernah datang dengan petikai, dia kata, Ustazah, kalau tulis buku tentang hadis, sepatutnya kena ada taraf hadis je. Mana boleh tulis hadis, lepas tu dalam dia tak ada tulis hadis ni sahih ke hasan ke dhaif. Jadi soalannya saya tanya, dah baca belum mukadimah buku? Tak baca. Tak baca tu yang artinya dia jadi bagi komentar berdasarkan apa yang dia tak jelas. Dalam mukadimah ni lah dijelaskan bahawa hadis yang digunakan semuanya bertaraf sahih dan hasan, dan saya tak mencatatkan
status hadis pada hujung hadis disebabkan untuk meringkaskan dan juga memberi manfaat yang lebih kepada kita. Kalau bagi status hadis lama-lama panjang buku ni sebab status. Status hadis pun ada banyak. Baik. Dan kemudian dalam hadis ini juga kalau disebutkan perawi yang panjang, macam perawi itu banyak. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semua tu saya hanya akan sebut yang paling utama. Itu satu sudut. Itu bab hadis lah, bagi yang belajar. Yang tak belajar tak apa. Paling kurang kita pernah dengar. Baik, dan kemudian di muka surat 11, sepanjang penulisan buku ini, penulis sentiasa memohon petunjuk Allah agar apa yang bakal ditampilkan dalam nukilan ini adalah datang dari bimbingannya dan jauh dari lautan emosi atau bisikan syaitan yang ingin merosak anak Adam. Baik, kenapa dibawakan benda ini? Sebab salah satu daripada kaedah ataupun teknik penulisan yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu adalah memohon petunjuk Allah. Yang itu kita tak jumpa dalam penulisan moden. Kalau kita tengok proses penulisan moden, maka dia tak ada bawa datang bahawa nak menulis buku kena minta petunjuk Allah. Sebab apa? Sebab kita kena tahu dan sedar bahawa ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang sangat-sangat cetek. Yang diumpamakan kalau selautan laut yang ada di dunia ini adalah ilmu Allah, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi kan, bahawa lautan ini umpama ilmu Allah. Kemudian pokok-pokok yang ada di dunia ini kesemuanya dicantas menjadi batang pen dan laut itu menjadi dakwah. Maka bila dituliskan pen celup dengan dakwah itu, kita tuliskan ilmu Allah, nescaya ilmu Allah tidak akan habis ditulis. Menunjukkan betapa banyaknya ilmu Allah. Jadi atas kesedaran bahawa ilmu kita ini umpama, perumpamaannya adalah umpama jari kita dicelupkan ke dalam air laut yang luas tu. Kemudian yang keluar pada jari kita, yang dekat air pada jari kita, itulah ilmu yang kita miliki. Jadi kalau kita umpamakan seumpama tu, maka kita kena sedar bahawa sebanyak mana pun ilmu kita, kita katalah ilmu kita lebih pada orang, kita katakan aku hebat kan, lebih pada orang ni. Kalau setakat masuk jari keluar tu sikit sangat. Okey, kalau kita cedok satu genggaman tangan sekalipun daripada air laut, lebih banyak yang dalam tangan ke lebih banyak yang sisa? Sisanya lebih banyak. Dan ilmu Allah ini umpamanya kalau kita berdiri di tepi lautan, tepi pantai. Sini pantai apa paling dekat? Tak ada pantai. Kalau naik atas menara nampak pantai tak? Tak nampak juga. Ada jauh sebut kan. Atas sekali pun tak nampak. Kalau pakai teropong tak nampak. Tak nampak juga. Tak nampak. Swimming pool nampak. Laut tak nampak. Nampak jauh sebut. Katalah kita pergi pantai mana, Bagan Lalang, KL lagi dah tu kan. Baik, berdiri kat tepi pantai Bagan Lalang, kita tengok lautan yang luas, kita ibaratkan saujana mata memandang tu. Itu adalah ilmu Allah yang kita tahu kewujudan dia. Kita tengok laut yang luas tu, itu ilmu Allah yang kita tahu tentang kewujudan dia. Kemudian kita celup jari tadi yang lekat air pada jari kita, itu ilmu yang kita miliki. Baik, baki lautan yang kita tak nampak lebih banyak ke lebih sikit daripada yang kita nampak? Laut yang kita tak nampak, bila berdiri tepi pantai Bagan Lalang, laut yang kita nampak dengan laut yang kita tak nampak, mana lagi banyak? Yang tak nampak. Kat situ nampak, dari situ nampak tak lautan Hindi? Tak. Nampak tak lautan Pasifik? Tak. Laut Mediterranean? Laut Arktik? Kutub Utara, Kutub Selatan lagi semua tak nampak. Maka itu adalah ilmu Allah yang kita tidak tahu kewujudan dia. Jadi maknanya kita kata ilmu Allah ini sangat-sangat luas sehingga kan yang kita tahu kewujudan ilmu itu dah cukup banyak, tapi kita tak miliki. Manakala ilmu yang wujudnya itu ada tetapi kita tak tahu tentang kewujudan dia itu adalah lebih banyak. Jadi atas kesedaran itulah maka kita kena sedar bahawa setiap kali kita nak yang dalam penulisannya atau setiap kali kita nak merasakan diri kita tu ada ilmu, maka kita kena ingat bahawa ilmu kita sangat-sangat cetek. Dan atas kerendahan itulah, atas rasa kerendahan hati yang seumpama itulah, maka kita mohon kepada Allah untuk Allah tunjukkan, berikan petunjuk kepada kita supaya kita tidak menyampaikan ilmu yang salah, supaya kita tidak beramal dengan ilmu yang salah, sehingga kepada jalan petunjuk kehidupan kita sekalipun kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Adakah bila kita minta ihdinas siratal mustaqim menunjukkan bahawa kita ni sedang sesat jalan? Kan
Kita minta tunjukkanlah saya jalan yang betul. Tengah sesat ke? Kalau kita dengan manusia, kalau kita tiba-tiba berhenti di jalan pakcik, boleh tunjuk jalan yang betul dah nak pergi Kuala Kangsar. Makna apa tu? Kita tengah sesat jalan, tak tahu nak pergi mana. Tapi kalau dengan Allah kita minta, ya Allah tunjukkan jalan yang benar, adakah dengan itu menunjukkan kita tengah sesat ke? Yang itu sebenarnya belum pasti. Jadi maknanya kita minta juga sebab kita tak pasti di jalan mana kita berada. Sebab yang namanya Shiratal Mustaqim adalah jalan yang benar yang tidak nampak dengan mata kasar. Sebab tu dalam kita menuntut ilmu sekalipun, kita minta Allah tunjukkan jalan yang benar. Walaupun kita dah rasa kita berada di jalan yang benar, tetap kita minta Allah tunjukkan jalan yang benar. Sebab kadang-kadang boleh jadi syaitan datang menipu daya mata kita sehingga kita melihat jalan yang salah itu sebagai benar. Sebagaimana kemunculan Dajjal pada akhir zaman nanti. Bila Dajjal muncul pada akhir zaman nanti, maka dia akan tunjukkan tangan kanannya yang sebenarnya mengandungi api dan kita melihat dia sebagai air. Dan ramailah orang yang akan mengikut Dajjal pada saat itu. Dengan sebab apa? Tidak ada ihdinas siratal mustaqim. Kita tak minta dengan Allah tunjukkan betul-betul jalan yang benar. Kita rasa dah betul lah jalan kita. Jadi kat situ konsepnya yang pertama adalah kita memang kena yakin bahawa kita berada pada jalan yang benar. Tak boleh kata walaupun orang tak tahulah aku ni betul ke tak betul. Lama-lama kata tentang aku ni dah sesat. Dia tak boleh, dia memang kena yakin. Macam solat kan, kalau kata solat tak yakin, tak jadi juga. Dia memang kena yakin. Tapi jangan overconfident. Overconfident macam mana? Yakin dia di jalan yang benar, kemudian menyalahkan orang lain, mengatakan orang lain pada jalan yang salah. Sedangkan kita tak boleh yakin selagi mana kita belum mati. Nak yakin betulnya kita ini di atas jalan yang benar adalah setelah kita mati. Jadi maknanya nak tahu tentang istiqamah atau tidaknya kehidupan kita, mustaqim ke tidak jalan kita, maka sampailah kita mati. Jadi dengan sebab itu selagi hayat di kandung badan, selagi kita berada dalam kehidupan ini, maka kita hendaklah sentiasa memohon kepada Allah supaya Allah tunjukkan kepada kita jalan yang benar. Kadang-kadang tipu daya iblis ni pelbagai. Bila dikatakan orang yang cintakan ilmu, yang nak pergi menuntut ilmu, iblis dia dah tak kacau dah supaya tak pergi, sebab dia tahu dah yang ni memang rajin pergi. Cara dia kacau pun bagi pergi ke majlis ajaran sesat. Cuba tanya pengikut-pengikut ayah Pin tu kan, tanya dia orang, awak ni memang purposely ke nak masuk ajaran sesat? Yang memang sengaja ke nak masuk ajaran sesat? Kenal ada ayah Pin? Kenal tak? Cuma tak pernah jumpa je lah tu. Tak ada minta nak jumpa lah. Waktu guru macam tu. Baik, tak pernah jumpa dengan ayah Pin. Kita tak mahu ikut ajaran sesat. Dan sama juga pengikut-pengikut dia. Bila ditanya kamu semua ni memang saja ke nak ikut ajaran sesat? Memang jawapannya tidak. Dia nakkan kebaikan. Tetapi kebaikan yang dia nak tu, dia lupa mohon kepada Allah untuk ihdinas siratal mustaqim, berada pada jalan yang benar, yang lurus. Jadi akhirnya dia dibawa kepada jalan yang sesat. Jadi itu kita kata maknanya dalam konsep kehidupan kita kena sentiasa mohon pada Allah. Kalau boleh kita nak bercakap apa pun kita minta pada Allah. Sebab ada orang kata macam mana cara dia kalau kita nak tegur orang, tapi orang tu adalah orang yang lebih tinggi daripada kita. Kita susah, tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia buat benda maksiat. Macam mana nak tegur? Baik, kita boleh usaha belajar macam mana cara nak tegur, kaedah dia punya nada dia, perkataan nak cakap. Tapi dalam masa yang sama, kalau orang tu betul-betul kita rasa susah nak tegur dia, maka kita kena solat hajat sebelum kita bercakap dengan dia. Minta Allah pandu lidah kita. InsyaAllah kalau kita buat betul-betul, maka kita akan rasa bahawa kadang-kadang kita terasa bahawa lidah kita ni bercakap tiba-tiba ayat yang kita tak plan. Allah yang pandu, yang gerakkan lidah kita. Jadi itu kuasa Allah dalam menentukan segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan juga kita punya kerendahan hati, kita kena merasakan bahawa kita ini sangat tertil. Sekalipun kita rasa kita berada di jalan yang benar, tetap saja kita mengatakan Allah lebih tahu mana yang lebih tepat, mana yang lebih benar. Maka kita tetap minta petunjuk daripada Allah SWT. Baik, itu dalam mukadimah kita jelaskan dan kita sampai. Barulah kita masuk dalam bab yang pertama, wanita pencinta ilmu, muka surat 13.
Daripada hadis Nabi SAW disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qalat an-nisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini simbol-simbol ni sebenarnya simbol radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam laptop ni tak ada. Saya dah keluar 4 segi, 3 segi. Yang mula-mula tu radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri ni sahabat. Kemudian qalat an-nisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika rijal faj'al lana yawman min nafsik fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum lelaki telah mengalahkan kami, maka berilah kami 1 hari dari waktumu. Baginda kemudian menjanjikan 1 hari untuk mengadakan pertemuan bersama mereka bagi memberikan nasihat dan perintah agama kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Baik, dalam hadis ni dia satu dialog. Yang kita tengok dalam dialog ni disebutkan bahawa seorang wanita, yang kisahnya ni wanita Ansar, di kalangan wanita Madinah. Wanita Ansar ni maknanya wanita yang hidup selepas daripada negara Islam Madinah. Bila Madinah dah ada, masa tu banyak majlis ilmu. Kemudian wanita tu dia rasa ketinggalan dari sudut ilmu. Dia pergi jumpa dengan Nabi, dia kata kat Nabi, wahai Nabi, kaum lelaki telah mengalahkan kami. Maksudnya apa? Maksudnya orang lelaki dah banyak belajar, kami ni tak apa-apa ada. Sebab zaman itu kuliah-kuliah majlis ilmu banyak lelaki saja. Sahabat-sahabat je ada kuliah dengan Nabi. Kemudian kadang-kadang ada sekali dengan sahabiat, maknanya muslimin muslimat. Sekali-sekala. Kalau tak muslimin muslimat, muslimin saja. Jadi adalah wanita yang rasa nak kuliah muslimat saja, dia pergi minta. Sehinggalah Nabi kata, okey, Nabi bagi janji satu waktu, masa tu adalah kuliah muslimat istilahnya. Jadi semenjak itulah bermulanya kuliah muslimat sampailah kepada kita sekarang. Cuma yang kuliah muslimin yang dah tak jumpa. Kalau kat sini ada ke kuliah muslimin saja? Laki je, tak ada, mesti campur. Pergi, saya tanya mana-mana masjid surau, semua kata tak ada muslimin saja. Dia jadi campur. Padahal dalam sejarahnya bermulanya kuliah muslimin saja, laki saja. Kemudian campur. Dan kemudian daripada tu barulah adanya kuliah muslimat. Sebab apa sebenarnya orang lelaki dia kena belajar satu kehidupan. Orang kata satu konsep kehidupan, ilmu mengenai tanggungjawab seorang lelaki. Yang itu yang kena privacy tu. Sebab bila campur, dia tak nak dah sebut buat tanggungjawab suami, tanggungjawab ayah. Nanti balik rumah bini jadi di mana? Sebab sama-sama dengar kan. Tadi ustaz kata abang kena bagi nafkah setahun 2 helai baju lah. Tak dapat pun, raya je sekali. Nak lagi sekali, jadi susah. Sepatutnya dia kena. Lepas tu dia kata, ustaz kata tadi nafkah baju bukan 2 helai tau. Bukan cukup 2 helai, 2 set. Hujung kaki sampai hujung kepala, luar sampai dalam. Lepas tu dia di mana? Itu masalah tu. Sebab sekarang ni masalah konteks kita agak berbeza. Bila mana kalau nafkah sepenuhnya tu, bila mana isteri itu berkhidmat sepenuhnya kepada suami. Tapi bila dalam keadaan sekarang isteri bekerja, maka khidmat kepada suami dah banyak kurang. Maka di sana nafkah itu pun jadi berkurangan. Jadi tanggungjawab dia tetap, dia masih lagi bertanggungjawab menafkah. Sebab macam mana pun isteri masih lagi berkhidmat kepada suami. Tetapi kita tak boleh demand sama macam isteri-isteri zaman Nabi. Sebab kita kerja. Dengan sebab kerja, balik rumah nanti pakat letih sama-sama. Kalau isteri suruh rumah, suami balik penat, isteri tolong urut. Hari ni suami isteri balik, dua-dua penat, dua-dua naik kursi urut. Itu kalau ada 2. Kalau tidak, berebut kursi urut. Kan? Kursi urut 1 je. Berebut 2. Kan? Jadi tak terlayan. Yang melayan semua kerusi. Lepas tu beli pula katil serajan ke kan. Beli pula alat-alat kesihatan. Itulah yang melayan. Jadi dengan itu layanan kita dah berkurangan. Maka nafkahnya kita kena kata lapang dada lah. Kalau nafkahnya tidak sepenuhnya macam suri rumah. Jadi kita kata maknanya dalam konteks menuntut ilmu, dalam konteks kuliah tadi, kuliah yang muslimin, muslimat, dan juga kuliah yang muslimat sahaja. Jadi itu bermulanya kuliah muslimat. Baik, apa yang kita akan bincangkan dalam bab ini? Yang pertamanya tentang wanita dan ilmu.
Kemudian apakah syarat dalam menuntut ilmu, dan kita tengok bagaimana adab menuntut ilmu, dan juga tips membina jiwa agar mencintai ilmu. Baik, wanita dan ilmu, sabda Rasulullah SAW dalam buku ni, di muka surat 15. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan buat mereka, nescaya dia akan menambahkan pemahamannya dalam agama. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Biasa jumpa kalau kat TV kadang-kadang dia bawa hadis ujungnya muttafaqun alaih. Maksud muttafaqun alaih ialah hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Maknanya kalau label Sahih dia adalah Sahih yang paling tinggi. Sahih pun ada label juga. Ini bagi yang nak belajar lah, nak tahu sikit sebanyak tentang hadis. Jadi label paling tinggi muttafaqun alaih. Baik. Jadi Allah sebutkan melalui Nabi SAW, Nabi nyatakan kepada kita daripada wahyu yang Allah berikan. Nabi sebutkan bahawa kalau Allah nakkan kebaikan kepada kita, maka dia akan menambahkan pemahaman dalam agama. Kataan faqih, kalau kita biasa dengar fiqh, kalau kuliah fiqh kita faham maknanya fiqh. Fiqh apa? Ibadah kan, itulah fiqh yang kita faham. Tapi fiqh ini dari segi bahasa maksudnya ialah pemahaman. Jadi sebenarnya fiqh bukan sekadar fiqh ibadah. Dia ada banyak lagi fiqh. Antaranya fiqh muamalat, maknanya komunikasi ataupun dalam jual beli itu utamanya. Yang lain juga kita ada fiqh munakahat, fiqh pernikahan, kahwin, nikah kahwin, cerai talak. Kemudian ada lagi fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat ramai orang tak belajar dan ramai orang tak kenal. Itu yang masalah hidup kita, bila mana kita tak kenal adanya fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat adalah satu fiqh yang memberitahu kepada kita tentang keutamaan. Keutamaan. Jadi ada ketikanya satu ibadah itu lebih utama, tapi pada ketika yang lain satu ibadah itu tidak utama berbanding dengan ibadah yang asalnya tak utama. Apa utama tak utama? Yang maknanya, contoh, baca Quran adalah ibadah sunnah yang jelas, yang memang kalau boleh kita disuruh baca Quran setiap hari. Tapi kalau masa dan keadaan tempat dia baca Quran tak betul, contoh, tiba-tiba rajin pergi ngaji dalam tandas, sambil duk buang angin kan, bosan ada ngaji, kan? Itu jadi dosa, kan? Maknanya tak kena pada tempat. Ataupun kita katakan solat wajib. Solat yang wajib, masuk azan, sebaiknya yang terbaik adalah kita solat di awal waktu. Lepas tu azan-azan, tiba-tiba orang sebelah minta tolong bawa macam ni, mak sakit pergi hospital, mak nak kena serang asma, minta tolong bawa pergi hospital, kereta tak ada kat rumah. Kita kata nanti kejap 5 minit nak solat. Habis solat dia pun mati. Maka keutamaannya mana? Keutamaannya sepatutnya pergi hantar dia ke hospital. Walaupun solat itu wajib, yang terbaik di awal waktu, tetapi dengan fiqh aulawiyat maka kita mengetahui bahawa lebih utama untuk pergi hantar dia dulu, sebab dia ada istilahnya waktu yang muasa, ibadah yang muasa, ibadah yang luas waktu dia. Jadi itu fiqh yang kita kenal dalam kehidupan. Jadi bila kata Allah nakkan kebaikan, Allah akan fahamkan kita dalam agama. Jadi maknanya ilmu, itu konsepnya ilmu. Kalaulah nakkan kebaikan, Allah bagi kekayaan, maka semua orang kaya maknanya Allah sayang. Tapi tidak. Kalau betul dengan kekayaan itu menunjukkan Allah sayang, miskin menunjukkan Allah tak sayang, maka orang kafir tak akan jadi kaya. Tapi hari ini kita tengok kalau kawasan rumah bangun-bangun besar tu, itu bukan orang Islam kebanyakannya, kan? Orang Islam yang kaya tak ramai, kan? Bahkan yang kaya itu banyak orang kafir. Manusia yang terkaya di dunia orang kafir, yang kedua terkaya orang kafir, yang ketiga terkaya orang kafir. Jadi maknanya kebaikan itu bukan dengan harta. Ataupun dikatakan kalau Allah nak kebaikan, Allah bagi muka comel. Tak juga. Muka comel bukan maknanya Allah nak kebaikan. Tapi dinyatakan dengan jelas, ilmu itu menunjukkan Allah nak kebaikan. Jadi ini adil. Semua orang boleh dapat ilmu. Dan ilmu dengan kefahaman. Dan bila digunakan perkataan faqih, faqih ini tempat fahamnya dalam hati. Sebab kita ada dua tempat untuk kita faham. Akal kita ada dua tempat. Satu dalam otak, yang kita duk makan
disuruh minum susu. Ada DHA, menyambungkan sel-sel otak kan, iklan ni, menyambungkan sel-sel otak kan, jadi dia cepat faham, cepat cerdik, cepat pandai. Yang itu kefahaman yang ada dalam minda, dalam otak. Dan kita ada tempat faham yang kedua dalam hati. Yang itu yang disebut faqih, yang Allah nyatakan sebagai lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka ada hati yang mereka tidak memahami dengannya. Maknanya apa? Ada hati tapi dia tak faham dengannya. Kalau ingat kita masa zaman kita belajar tadika dulu, agak-agak lah. Sekarang ni lagi banyak subjek tadika ingat ke lagi banyak subjek sekolah menengah? Ingat mana? Banyak yang sekolah yang tadika ke banyak yang sekolah menengah? Tadika lah. Subjek sekolah menengah mana satu ingat lagi? Tak ingat. Subjek tadika banyak ingat kan? Ada ABC 1, 2, 3 tu. Doa makan. Ingat sampai sekarang. Kadang-kadang yang ingat sampai sekarang tu yang hasil belajar masa tadika. Lepas tu tak belajar doa makan. Kan? Yang tadika tu lah. Ya Allah berkatilah kami kan? Masa tadika. Jadi yang itulah yang kita ingat. Yang lagu sekolah menengah, siapa ingat lagu sekolah menengah? Yang duk menyanyi tiap-tiap kali perhimpunan. Tak ingat dah. Yang lagu masa tadika Twinkle Little Star sampai sekarang orang ingat. Maknanya apa? Kita lebih banyak ingat apa yang kita belajar masa tadika berbanding sekolah menengah. Sebab apa? Sebab akal yang kita gunakan pada masa sekolah menengah adalah akal yang ada di minda kita. Tapi akal yang kita gunakan masa kita kanak-kanak dulu adalah akal yang ada di hati. Sebab apa? Masa kita kanak-kanak, akal di minda tak berapa nak berfungsi lagi sebab tak pandai nak guna. Dia makin dewasa, makin besar, kita makin pandai guna akal yang ada di minda. Itu yang makin cerdik tu. Tapi masa kecil-kecil, asli dia guna akal yang ada di hati. Nak tahu macam mana? Apa yang dia belajar di sekolah tu lekat betul dalam fikiran dia sampai balik dia menyanyi-nyanyi. Bila orang suruh dia nyanyi lagu dia A, B, C, D, E, F, G kan? Itu dah yang lekat dalam kepala dia. Tapi kalau sekolah menengah, balik daripada sekolah, apa yang dia sebut? Ada subjek sekolah dia sebut. Pada tahun 1957, apa berlaku dalam sejarah dia? Tak ada disebut. Sebab dia berada dalam akal minda. Jadi yang kita nak dalam kefahaman kita menuntut ilmu ni adalah akal yang sampai ke dalam hati. Kita nak faham dengan hati. Itu kunci dia sebenarnya. Kenapa kita boleh datang majlis ilmu, kita belajar, ngaji, lepas tu balik, tanya minggu depan, tanya balik subjek minggu depan, tak ingat dah. Sebab tak masuk dalam hati kita. Jadi hari ni kita nak belajar, kita nak menuntut ilmu supaya ilmu itu masuk dalam hati kita, kita menjadi manusia yang faqih, yang Allah berikan kebaikan kepada kita. Jadi alhamdulillah yang Allah pilih datang ke sini daripada puluhan ribu manusia yang sepatutnya boleh datang, tapi dia tak datang. Dan Allah pilih kita datang ke sini menunjukkan satu step ke arah kebaikan dah datang kepada kita. Dan satu langkah ke arah kebaikan. Sebab ilmu yang akan memperbaiki kehidupan kita. Kita kena ingat bahawa bila kita mati nanti, kita akan melihat semula kehidupan dunia ini dengan penuh penyesalan. Sehingga Allah bagi tahu bahawa bila kita masuk ke syurga sekalipun, ahli syurga sekalipun, dia akan menyesal. Kenapa dulu kat dunia aku tak beramal lebih daripada ni? Yang sepatutnya aku boleh beramal. Sepatutnya aku mampu untuk buat lebih daripada sekarang ni. Yang sepatutnya aku boleh masuk syurga bukan level ini, level lebih lagi. Tapi aku tak buat. Dia menyesal. Apatah lagi ahli neraka. Yang mana kita katakan bila ilmu, menuntut ilmu ini adalah suatu ibadah. Dan menuntut ilmu adalah satu ibadah yang mana ibadah dalam menuntut ilmu ini adalah ibadah yang terbaik berbanding dengan yang lain-lain. Dengan syarat kita menuntut ilmu betul-betul kerana Allah, sebab Allah suruh kita belajar dan kita nakkan kefahaman yang jelas yang baik tentang agama. Hari ini masyarakat bertelagah, bergaduh, yang kadang-kadang saling menyalahkan orang lain. Sebab ada satu sifat di mana kita tidak merasakan ilmu ini sangat luas. Ilmu ni, mula-mula kita belajar, level pertama bila kita mula belajar ilmu, kita akan rasa kita lebih besar. Macam ni, kita kan ni ilmu ni kita tinggi daripada ilmu. Kita rasa banyak dari ilmu kita. Itu sebenarnya level pertama. Level lepas tu bila kita belajar lagi, kita akan rasa banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Jadi kita akan rasa kerdilnya kita. Itu masuk level kedua. Baru level kedua, kita rasa
banyaknya yang aku tak tahu. Sebab hakikatnya kalau betul kita banyak ilmu, kita tak akan rasa kita banyak ilmu. Kita akan rasa lebih banyak yang kita tak tahu. Sebab apa? Kita ambil contoh di tepi pantai tadi kan. Kalau orang berdiri kat tepi pantai, yang dia rasa dia tahu banyak tu sebab dia dah nampak laut luas. Dia kata luasnya laut, memang laut ni memang luas lah. Jadi maknanya dia rasa dia dah tahu tentang laut itu luas. Tapi orang yang lebih banyak ilmu lagi, dia tahu bahawa ada banyak lagi laut yang kita tak kenal. Kita ambil contoh macam ni lah. Kalau budak darjah 6, darjah 1 lah. Darjah 1 dia tak pernah tengok peta dunia. Dia pergi tepi pantai, dia cakap, "Mak, luas je laut ni." Dan dia rasa dia pergi cerita kat kawan-kawan dia, laut tu luas lah kan. Kalau mata kita tengok ni tak nampak hujung. Dia cerita habis. Yang dia rasa dia dah tahu banyak tentang laut. Tapi bila kita belajar lagi, kita dah tengok peta dunia, maka kita tahu bahawa laut ini ada lebih luas lagi. Masa tu kita rasa kita ni banyak lagi tak tahu. Itu level kedua, belum lagi level betul-betul ni. Level ketiga betul-betul. Kalau kita betul-betul belajar, maka kita akan rasa kita tidak ada apa-apa. Di situlah baru betul kita belajar untuk ilmu. Sebab tu Imam Malik ketika mana ditanya tentang soalan, maka beliau lebih suka menjawab, "Saya tidak tahu." Jadi apa-apa soalan tanya, saya tak tahu. Dia lebih suka untuk jawab tak tahu berbanding dengan dia jawab betul-betul dalam keadaan ilmu itu dia tak confirm. Itu prinsip dia. Lepas dia jawab tak tahu, balik nanti dia cek balik. Bukan main tak tahu, balik tidur. Dia tak boleh. Ilmu ni mana tak tahu, lepas tu balik cari. Itu Allah nak bagi ilmu kat kita melalui soalan orang. Jadi itu konsep dia. Maknanya dia tak tahu, dia jawab tak tahu pada benda yang tidak pasti. Tak pasti ni macam mana? Kita selalu dengar kan ayat kadang-kadang orang kata bila kita tanya soalan, dia kata rasa-rasanya lah kan. Itu makna tak pasti kan. Rasa-rasanya agak-agak lah. Dia pernah belajar dulu ni, rasanya gitulah. Tu ayat-ayat yang menunjukkan tak pasti. Yang dengar kata, tu pun tak pasti juga. Ataupun ada tu ada, perkataan tu ada, tu tak pasti juga tu. Kan yang ilmu ni namanya mestilah pasti. Yang namanya ilmu adalah suatu yang pasti. Bila tak pasti, dia bukan ilmu. Sebab tu kadang-kadang kita merasa diri kita hebat ketika mana kita mendengar satu ilmu, kita rasa kita dah tahu. Tapi nak tahu betul-betul benda tu ilmu pada kita ataupun tidak, cuba kita yang sampaikan. Boleh tak benda tu kita sampaikan? Contoh kalau orang dengar innamal a'malu binniyat, ini subjek lama, dah hafal dah. Kita dengar, kita tahu dah tahu dah, boring lah yang tak nak lah pergi ke lagi. Innamal a'malu binniyat, tu dah belajar lama dah. Baik. Nak pasti betul benda tu telah menjadi ilmu dalam diri kita ataupun tidak, cuba kita cerita balik tentang innamal a'malu binniyat. Boleh tak sebut hadis tu? Kadang-kadang dengar tu rasa macam dah hafal, tapi bila suruh sebut tak keluar yang sebutnya. Kan amalan tu ikut niat. Dia sebutnya yang tu. Maknanya dia tak menjadi ilmu lagi kepada diri kita. Jadi sebaiknya kita belajar. Jadi konsep ilmu tu tepat dan juga mestilah pasti. Benda yang tak pasti dia bukan ilmu. Sebab tu kalau boleh kita ini menyampaikan kepada orang adalah ilmu. Apa yang kita sampaikan tu adalah ilmu. Sekalipun copy and paste, apa yang kita copy and paste tu mestilah ilmu. Maknanya kalau orang yang kes sekarang ni boleh jadi viral dalam WhatsApp, berita palsu sebab kita main copy paste. Kita tak pastikan betul ataupun tidak benda tu, kita pun hantar ke orang lain. Seminggu kemudian datang mesej rupanya silap. Kita pun silap yang hari tu, minta maaf ya, minggu depan buat lagi. Lepas tu buat lagi. Bila kita ulang-ulang buat, maka kita dah menjadi manusia yang tidak boleh lagi dipegang kata-kata. Ini kita dah sama. Baik, jadi itu kita katakan kita nakkan menjadi manusia yang faqih, yang Allah berikan kebaikan melalui kefahaman kita tentang agama. Baik, wanita. Kenapa wanita perlu kepada ilmu? Dalam ini buku surat 19 dalam buku. Bukan mic kan? Baik, buku surat 19, wanita perlu kepada ilmu. Kenapa? Ada 3 sebab kat situ. Yang pertama, sebab wanita ada fizikal yang cantik. Yang kedua, wanita ada jiwa yang halus.
Dan yang ketiga, kita ada sistem tubuh yang kompleks. Yang ini khusus, special perempuan saja. Selain daripada itu, yang sama antara kita dengan lelaki banyak lah. Cuma yang perempuan saja. Baik. Retius kan? Kau cuba pusingkan speaker, takut angin kan? Baik. Fizikal yang cantik. Wanita ada fizikal yang cantik yang menyebabkan wanita, menjebakkan wanita dalam dosa-dosa berbalinya, sekaligus menjebakkan orang lain ke dalam dosa yang ditampilkan. Contoh, wanita keluar dari rumah dengan membedahkan aurat dan berhias memamerkan keindahan fizikal. Ibu iklan ni nak sambung ni. Sambung. Tak ada orang expert. Apa itu? Okey. Okey. Baik. Jadi fizikal yang cantik akan menyebabkan kita boleh melakukan maksiat. Dengan sebab itu kita perlu kepada ilmu untuk kita menjaga fizikal kita yang cantik. Dan fizikal wanita ini Allah ciptakan dia cantik. Kalau kata saya dah tak cantik, anak dah 10 lah. 10 kali dah kembang kejut kan. Dah tak cantik dah flat dah. Tak ada. Allah kata wanita itu Allah ciptakan dengan kecantikan. Ya, sehingga ada satu kisah di mana seorang suami ini dia berkata kepada isteri dia, aku akan ceraikan engkau kalau engkau tidak secantik bulan purnama. Perempuan ni pun pening kepala. Tengok ke bulan, tengok muka kat cermin, tak serupa. Kalau muka saya macam bulan, cantik ke? Kan? Muka macam bulan, dah bulan, betul-betul bulan. Kali pula putih LED kan? Putih spotlight kan? Lepas tu tak ada biji mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Cantik ke? Dia pun confused. Akhirnya pergi jumpa dengan beberapa orang qadi, dan semuanya mengatakan jatuh talak. Sebab menggunakan perumpamaan, bila cantik macam bulan purnama tu maknanya memang super model lah. Kecuali jangan datang jumpa seorang ni, dia bagi dalil. Dengan dalil bahawa Allah menciptakan manusia. Apa ayat dia dalam surah Al-Tin? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahawa Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Maka dengan itu menunjukkan bahawa manusia adalah kejadian yang paling cantik dalam dunia. Jadi dengan itu tak jatuh talak. Sebab bulan purnama tak cantik macam manusia. Allah dah kata manusia dia yang paling cantik. Dan di kalangan manusia yang menjadi hiasan kepada dunia adalah wanita. Dan wanita ini ada tubuh badan fizikal yang cantik. Kita kata kalaulah makcik umur 60 kan, naik atas motor, tengok kat belakang tu, perempuan. Orang tengok kursi kat belakang, kat depan, Allah silap. Tapi tetap namanya perempuan, dia menarik perhatian. Masa saya kat Mesir ni, dia ada satu masalah kahwin lewat. Fenomena kahwin lewat yang dah pun ketara sangat-sangat. Sehingga kan laki tu kadang-kadang kalau umur 40-50 belum dapat kahwin. Jadi kadang-kadang laki umur 50 baru nak kahwin. Sebab dia punya syarat ni, dia letak dia punya adat dia, kalau nak kahwin kena sediakan rumah, sediakan kereta. Jadi dah kat sana ramai orang miskin. Akhirnya tak dapat kahwin sampai umur 50. Bila umur 50 dia nak kahwin, dia cari yang muda-muda. Jadi akhirnya ramai perempuan tak kahwin. Kalau perempuan dah 30 dah susah. Dah 20 tu pun dah start susah. Dia orang cari yang belasan tahun. Jadi yang perempuannya suami dah macam atuk kan? Tu masalah banyak. Jadi akhirnya lelaki yang tak dapat kahwin tapi ada keinginan nak kahwin, akhirnya berlakulah masalah-masalah. Maknanya dia disebabkan dia orang Islam tak sampai law pun. Tapi dia di tahap yang kita kata kalau tengok perempuan tu dah rasa nak kahwin sangat. Jadi kadang-kadang bila lalu perempuan tu dia tengok tu boleh sampai perempuan tu hilang dari pandangan mata. Kepala dia pusing sampai belakang. Itu banyak. Setakat tu ialah dia buat sebagai orang Islam kat mana pun. Walaupun itu pun tak dibenarkan dalam Islam, tapi paling kurang dia buat benda tu.
menunjukkan bahawa kalau tengok balik perempuan tu tak adalah comel mana pun, tapi asal nama perempuan. Jadi tu kita katakan ada fizikal yang cantik, maknanya wanita yang ada fizikal yang cantik menyebabkan kita perlu kepada ilmu untuk mengendalikan kecantikan itu, supaya kecantikan itu kekal abadi selama-lamanya. Bila kata kecantikan yang abadi ni, kecantikan yang macam mana? Tak payah suntik botox. Botox tak abadi, mati hilang juga, mati tinggal tulang juga. Makan vitamin E banyak-banyak, bagi tubuh, pergi salon tiap-tiap minggu, itu semua tak abadi. Umur 60, kalau kita kata umur 60 duduk sebelah dengan anak dara umur 20, walaupun yang umur 60 kulit tegang, hati betul-betul tak ada kedut langsung, tapi tetap orang tahu ini 60 bukan 20. Paling muda pun orang letak 40 je, tak sampai 20. Maknanya kita tak akan jadi muda. Allah dah cipta dengan kulit tegang macam mana pun orang tetap tahu usia kita. Kalau muda pun muda sikit, takkan jadi macam anak dara balik. Jadi itu kecantikan yang tidak kekal. Jadi nak bagi kecantikan itu kekal abadi selama-lamanya adalah kecantikan yang sampai ke syurga, menjadi bidadari yang paling cantik di syurga. Jadi itu kita kena ada ilmu bagaimana nak mengekalkan kecantikan itu sampai ke syurga. Jangan tertipu dengan kecantikan-kecantikan yang ada kat dunia. Dan kemudian kita ada jiwa yang halus, yang membuatkan hati wanita mudah tersentuh dengan kata-kata kesat, mudah terluka dengan perbuatan kasar, dan mudah berprasangka pada apa yang dihadapi. Tanpa ilmu, wanita terlalu mudah terjebak dalam dosa mengumpat, dosa mencaci, memfitnah, hasad, dengki dan perasaan buruk. Baik, jiwa yang halus, perempuan dia ada EQ tinggi, lelaki dia IQ tinggi, dua-dua tinggi. Dia tak boleh kata orang lelaki ni bijak, perempuan ni banyak ikut emosi je. Tak, ikut emosi tu lah, EQ tinggi. Jadi perempuan punya EQ tinggi itu kelebihan. Kelebihan lelaki pada IQ, kelebihan wanita pada EQ. Jadi bila kelebihan wanita pada EQ, maka kita kena belajar untuk mengendalikan EQ kita tu, emosi kita. Sebab emosi itu kita mudah tersakiti, kita mudah tersentuh, mudah sakit hati. Lepas tu nak sakit hati tak boleh nak cakap depan-depan pula, akhirnya mengumpat kat belakang. Dah rasa geram kena fitnah, akhirnya balas fitnah balik. Jadi itu kita kena ada ilmu untuk kendalikan jiwa kita yang halus, supaya jiwa ini tidak menjadi masalah kepada kehidupan akhirat kita. Sebab biasa anak-anak ni kalau duduk asrama, telefon ayah minta duit, ayah kata dah bagi belanja bulan ni cukup lah, habis cerita. Dah kali anak telefon mak, mak nak duit mak, dah 3 hari saya tak makan mak, makanan kat asrama tak sedap mak, tak lalu kan, saya dah sakit perut, dah masuk angin mak pun menangis, terus pergi asrama bagi duit. Mak tak pandai bawa kereta, yang tak pernah pandai bagi duit tiba-tiba jadi pandai. Kan sebab anak minta duit. Yang duduk overseas. Kan anak minta duit mak, sewa rumah dah naik dah mak. Semua minta dengan mak. Sebab dapat kacau emosi dia. Jadi kena ingat, wanita kena jaga jangan sampai emosi kita itu menggagalkan pendidikan anak. Dan banyak mak yang gagalkan. Sebab bapak lebih tegas, dia tak pakai emosi yang nak nangis kan, nak buat apa pun ikutlah, yang penting macam ni. Perempuan dah. Jadi itu kita kena serahkan ketegasan kepada suami, dan kita kena belajar untuk menjaga jiwa kita yang halus tu, supaya dia tidak mengganggu kita punya ibadah dan juga kita punya menyembah Allah kita, dan apa yang kita nak sembahkan kepada Allah itu tidak terganggu dengan sebab jiwa kita yang halus. Itu kita perlu kepada ilmu. Dan macam tu juga wanita, disebabkan sistem tubuh yang kompleks, wanita memerlukan ilmu dalam mengendalikan dirinya, sama ada untuk mengenali haid dan hukum hakamnya, darah milada, nifas, dan mengenali getaran hormon yang sering berubah-ubah dalam tubuh badan. Jadi maknanya itu sistem kita. Sistem tubuh orang perempuan kompleks. Kalau kita buka kuliah haid, tak selesai-selesai kan? Sejam tak selesai, 5 jam pun takkan selesai. Kalau seorang kita katalah, okey settle kuliah haid kita masa umur 15 dulu settle, umur 20 tiba-tiba berubah pula haid, buka lagi kuliah, tak settle lagi. Lepas tu belum lagi buat beranak, wiladahnya lagi, darah nifasnya lagi kan. Lepas tu nanti bila dah umur 50, ingat dah settle buat haid, rupanya nak kena tanya soalan lagi, nak menopause pula. Jadi banyak soalan-soalan yang kita nak kena tanya, yang kita kata
Asal zaman sekarang kita nak tanya suami bab haid, dia kata dulu masa sekolah cikgu ajar haid abang dengar, pasal abang tak datang haid. Tengok budak-budak sekolah menengah ni, bila bab haid dia tidur. Dia tak ingat nanti dia akan kahwin dengan isteri yang datang haid, yang sepatutnya suami kena fakir bab haid. Jadi isteri ada masalah, dia tanya suami. Tak adalah malu sampai merah muka nak pergi tanya ustaz bab haid. Nak buat macam mana kan? Jadi sebab suami tak tahu. Sedangkan zaman Rasulullah dulu, sahabat-sahabat tahu tentang ilmu tu, menyebabkan isteri tu boleh tanya kepada suami. Itu suami yang betul-betul membimbing. Jadi kita akhirnya tak apalah, dari itu suami yang ada, jangan pula kata nak kahwin lain lah, itu tak boleh lah. Terimalah dia seadanya. Dulu kita pun sama-sama jahil dengan dia. Cuma sekarang kita belajar, biarlah kita yang menuntut ilmu. Kita perlu tahu tentang diri kita sendiri. Dan kita tahu juga dalam diri kita ada hormon yang menyebabkan asal 15 hari bulan asyik nak mengamuk. 15 hari bulan dia mengamuk. 15 hari bulan dia cepat terasa hati. Kalau cakap dengan dia 20 hari bulan tak terasa hati, tapi cakap 15 hari bulan terasa hati. Sebab apa? Sebab hormon kita berpusing setiap bulan. Pun kita kena ada ilmu mengendalikan hormon. Bukan maknanya hormon nak ejar dia tak sini dah. Kita nak kendalikan supaya kita tidak menjadi wanita yang terlalu mengikut emosi. Sebab dengan alasan, oh ini hormon. Ini hormon, pertukaran hormon. Saya jadi macam ni sebab hormon. Hormon je salah. Jadi kita nak tahu, kita nak kena ada ilmu untuk kita mengendalikan sistem tubuh kita. Ini kenapa wanita perlu kepada ilmu. Ini video satu tunggu ramah yang dibuat kepada 3 orang wanita yang seorang bernikah, seorang bertudung dan seorang lagi tak bertudung. Tapi dalam bahasa Inggeris.